جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين، وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini dengan izinnya, dengan kasih sayangnya, dengan limpah kurnianya, diberinya kita juga kesempatan untuk berada di dalam majlis memperingati Allah Ta'ala. Walaupun di luar tu hujan lebat penuh, saya terpaksa berlawan dengan bunyi hujan di atas dengan mikrofon ni. Saya pun tak tahu tuan-tuan dengar ke tak. Dengar ke? Jelas? Ataupun saya cakap seorang je? Ya? Kalau jelas, alhamdulillah lah. Kalau dia tak ada lagi lebat, insya-Allah jelas lah tu ya. Tapi kalau dia melawan atap tu, atap zinc tu dengan suara saya, kalah suara saya ya. Jadi mudah-mudahan kita dapat sesuatu yang boleh dimanfaatkan dalam perjumpaan kita pada malam ini. Alright, pada malam ini kita sambung pembacaannya. Tak ada banyak mukadimahnya kerana tak lalu. Kita sambung pembacaan kita. Tajuknya faslun fi bayani al-qabri wa aqwailahum ala al-qubur. Betul? Betul kan tu? Muka surat 201 ya. Ini suatu fasal pada menyatakan kelakuan kubur. Kita lambat laun nak pergi ke kubur ni. Kawan-kawan kita ramai yang dah pergi. Saudara-saudara kita pun ramai yang dah pergi. Saya, adik-beradik saya semua dah pergi. Tinggal saya seorang di konten-konten. Ada abang seorang dah pergi, kakak ada seorang dah pergi, adik ada seorang dah pergi, anak ada seorang pergi juga. Tinggal saya yang tak pergi lagi. Ya? Bila pergi, masuklah kita ke dalam kubur. Kubur tu dipanggil alam barzakh atau alam transit. Tahu transit? Sementara menunggu pergi ke tempat lain tu. Ya? Macam kita naik kapal terbang lah. Ya? 202 eh? 202 eh? Tang mana? Atas? Dan tiada engkau menangis ni tu? Bawah lagi? Faslun fi bayanil adabu. Ya tu? Alright. Saya yang salah letak envelope ni.
faslun fi bayanil adabu inda mautil waladi wa aqawailahum indal mautil waladi wal qurba. Ini suatu fasal pada menyatakan adab pada ketika mati anak. Siapa ada merasa mati anak? Saya ada. Ya. Mati anak ni. Saya mati bapa merasa, mati mak merasa, mati kakak merasa, mati adik merasa, mati abang merasa. Semua dah merasa. Cuma saya belum lagi lah. Nunggu aja giliran ya. Tapi paling menyedihkan mati anak lah tahu. Bila anak kita mati, ya Allah, tak tahu nak apa kan. Setahun ngulang kuburnya tahu. Setahun. Teringat aja ya. Bila hari pun teringat lagi. Sebab lalu aja ke kubur tu bagi salam dengan dia. Tak pernah miss. Kalau miss tu artinya tak lepas pandang tu. Tapi kalau ingat mesti bagi salam. Mujur kubur tepi jalan pun. Jadi begitulah itu alam kubur tu. Adab kalau mati anak apa nak buat? Ketika mati anak dan pada menyatakan perkataan masyayikh tu tok guru. Apa kata tok guru? Yang arifin tu apa? Bukan Arifin di hospital lagi. Dah balik. Ada balik yang ini arifin yang tidak kenal benar dengan Allah Taala. Dia makrifah. Orang yang arifin tu dia sudah makrifah tentang apa? Pertama makrifah tentang Allah Taala. Kedua makrifah tentang diri dia. Ketiga makrifah tentang dunia. Keempat makrifah tentang akhirat. Itu baru dipanggil orang makrifah. Kalau tidak labun dah jelas ya. Dia bukan makrifah sebenarnya. Labun makrifah boleh. Ini arifin ni orang betul-betul makrifah. Dia kenal Tuhan. Sifat yang wajib dia kenal. Sifat yang mustahil dia kenal. Sifat yang harus dia kenal. Kemudian dia kenal diri dia. Terbalik dari apa yang ada pada Allah Ta'ala. Allah Maha Bijak, dia Maha Bingung. Allah Maha Mulia, dia Maha Hina. Terkenal diri dia. Itu dua. Makrifah yang kedua. Yang ketiga kenal dunia. Dunia ni hanya menipu daya saja. Tak ada yang betulnya dunia ni. Tak ada yang menguntungkan. Dia hanya menipu daya. Allah dah khabar, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak ada kehidupan di dunia melainkan mata benda yang menipu daya. Memanglah tuan-tuan dan puan, dunia ni makin lama makin canggih, makin lama makin cantik, makin lama makin sophisticated. Iya ke tak? Tapi orang kita ni makin lama makin kecut, makin lama makin repot, makin lama makin berkedut, makin lama makin apa ke? Jadi mana ada pertumbungan antara kita dengan manusia, antara manusia dengan dunia? Mana ada pertumbungan? Dunia makin lama makin maju, makin lama makin hebat, makin lama makin cantik. Manusia mundur ke belakang, makin lama makin lemah, makin lama makin tua, makin lama makin kedut, makin lama makin kecut. Jadi sebab itu siapa kerja dunia tinggalkan akhirat, dia pasti akan rugi ya, rugi. Dia apa itu? Itu orang makrifah. Yang keempat yang makrifah artinya apa? Dia kenalkan akhirat. Ya, dalam kubur macam mana kita dah baca dalam kubur macam mana ya? Keadaan dalam kubur. Seksa kubur macam mana? Nak tanya malam ni, seksa kubur ada berapa? Tak dengar jawab pun. Seksa kubur ada berapa? 4 seorang jawab. Yang lain ya? Yang lain bukan tak tahu tu saja je lah ya. Malas jawab ya. Yang pertama apa seksa kubur? Ada 4. Yang pertama dah tak jawab. Tak dengar. Itu bukan yang pertama. Yang pertama apa? Soalan dan pukulan, mungkar dan nakir. Yang kedua, baru tadi apa? Himpitan kubur. Yang ketiga, didatangkan ular dan kaleng. Yang keempat, dimasukkan api neraka ke dalam kubur. Ingat tu seksa tu.
Ini berapa tahun dah. Banyak kali dah sebut oleh tuan guru kita. Tuan guru Haji Luk berapa lama dah dia ngajar? Seksa kubur tak ada 4. Tapi seorang tak ingat. Ya, ngaji rajin. Lepas tu dah tak tahu, dah tanya dah tak tahu. Jadi ada 4 seksa kubur ya. Kemudian itu seksa kubur. Baru seksa kubur, belum lagi seksa keluar apakah masuk di padang mahsyar. Itu dia. Itu yang sebenarnya dia makrifah, kenal betul. Apa benda yang dia kenal betul orang makrifah ni? Yang pertama kenalkan Allah, yang kedua kenalkan diri sendiri, yang ketiga kenalkan dunia, yang keempat kenalkan akhirat. Lepas mati masuk dalam kubur, lepas tu dia bangkit macam mana, di padang mahsyar macam mana, ya? Timbangan macam mana, diberi kitab macam mana, itu keadaan di padang mahsyar. Kemudian meniti siratul mustaqim macam mana, kalau lepas ke mana, kalau tak lepas ke mana, itu kena tahu urusan tu. Baru dia betul-betul makrifah. Kalau tidak, labun dan jelek, buat je. Jadi adab ketika mati anak tu apa? Kata Syekh yang arifin, pada ketika mati anak dan mati kerabat, mati saudara, adik-beradik ke, isteri ke, suami ke, mati adik-beradik, kerabat, itu memang kerabat, keluarga. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, apabila mati anak seseorang daripada kerabatmu, mati anak seorang daripada kerabatmu, maka jadikan olehmu akan mereka itu seperti menepati orang yang engkau dahulukan daripadamu. Mereka dulu pergi, padahal kita semua nak pergi. Cuma dia sampai dulu je. Orang yang mati sampai dulu, padahal kita semua mati belakang. Itu betul dah. Anggap orang betul ya, khabar pada dia. Ya, seperti menepati orang yang engkau dahulukan daripada kamu. Daripadamu pada ketika engkau hendak berjalan ke negeri orang. Macam kita nak pergi Singapura lah. Nak pergi ke Singapura. Ya, dia dulu sampai. Kita lambat-lambat sampai juga. Dia naik motor laju. Beli motor canggih punya. Ferrari belinya. Kita naik kancil. Ada juga motor ya. Kita naik Honda Cup. Cup Chai. Lambat ke cepat sampainya? Lambat sampainya, dia sampai dulu. Begitulah orang mati tu, dia sampai dulu. Kita lambat sampainya. Itu anggap apa itu ya. Dan jadikan mereka itu seperti mendapat orang yang engkau dahulukan, mendapati orang yang engkau dahulukan. Datang ke negerimu pada ketika engkau pulang ke negeri daripada musafir. Kita dia balik kepada Allah. Macam kita balik kampung ya. Kenapa? Kampung kita di mana? Dunia ke akhirat. Tuan-tuan dan perempuan, kampung kita dunia ke akhirat. Akhirat. Jadi kalau kita mati itu malah kita perjalanan yang pertama nak pergi ke akhirat. Nak balik kampung dah ni. Macam tu anggap betul ya. Seperti balik daripada musafir. Padahal engkau kemudian daripadanya itu mendapat ia akan dia kerana negeri dunia. Sampai ke dunia ni. Seperti negeri dagang. Dia duduk dalam dunia ni kekal ke sementara? Sementara ya. Jadi macam kita orang dagang lah. Orang dagang duduk dalam Malaysia ni, dia nak kekal ke duduk di sini ataupun sementara aja. Orang dagang, orang Burma umpamanya duduk di Malaysia ni. Orang Bangladesh, orang India duduk ni, orang Cina pun ada ramai duduk dalam Malaysia ni ya. Ada yang menjadikan Malaysia ni hanya tempat persinggahan saja. Ya. Bila dah masanya sesuai, dia pun balik ke tanah air dia. Dia akan balik ke negara dia sama ya. Orang India kebanyakan betul, mamak-mamak tu ya. Kan dah kaya-kaya sini, dia pun balik negeri. Balik negeri. Macam itulah kita ni. Ya, udah habis tugas kita di dunia ni, kita akan balik kampung. Balik kampung kita di akhirat ya. Bermula dengan kubur lah. Seperti negeri dagang. Sebab Nabi mensuruh kita jadikan dunia seperti orang berdagang. Kum fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Jadikanlah dunia ini seperti tempat kamu berdagang atau tempat perantauan. Tempat orang merantau, orang dagang. Orang bukan warga negara Malaysia ni, dia ada hotel kan? Dia nak beli rumah kan? Dia tak nak duduk sini ni. Dia hanya di sini mencari kekayaan je. Ada dia beli rumah dah? Ada beli motor? Tak ada. Baik dia naik bas, naik kereta api dan sebagainya. Ya? Dia nanti dia balik ke sana,
Dia balik negeri nanti, dia jadi orang kaya-kaya. Semua ada. Rumah ada, mentokah ada. Ya? Kenderaan ada, semua ada. Kerana dia sampai ke negeri dia. Begitulah kita di akhirat nanti. Di dunia ni macam orang dagang. Atau macam orang perantauan. Ya, orang merantau. Kita ni nak pergi ke Kuala Lumpur, rumah anak. Adakah bawa peti air dari rumah? Tuan-tuan? Adakah bawa mesin basuh dari rumah? Adakah bawa apa nama? Adakah bawa dapur gas dari rumah? Apa yang buatnya? Handphone bawa lah. Lain tak ada. Beg kecil je bawanya. Kerana bukan nak sama lama duduk Kuala Lumpur. Kita di dunia nak begitu. Bukan sama lamanya. Macam itulah anggap sebagai orang musafir. Kerana dunia ini seperti negeri dagang. Dan adalah negeri akhirat itu negeri tempat kediaman yang kekal. Akhirat itu kekal. Tempat kediaman lagi yang kekal. Yang seperti yang sebenar-benarnya, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dengar sebut Nabi, jawab apa? Sallallahu alaihi wasallam. Siapa tak nak jawab? Orang tahu kedekut atau bakhil atau tiket atau tangkai jerin atau apa lagi Kamal? Taik hidung masin. Jadi bila dengar je nama Muhammad tu, jawab sallallahu alaihi wasallam. Baru dia lepas daripada sifat cikir kan. Tak ada kedekut. Kata Nabi tadi apa? Kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Dah saya bacakan tadi hadis yang tadi. Kun, jadikan fid dunia ni. Ka'annaka gharib, seperti orang dalam orang dagang. Orang dagang ya. Au abiru sabil, atau orang dalam perantauan, atau orang dalam permusafiran. Artinya jadikan dirimu dalam dunia seolah-olah orang yang dagang, atau seolah-olah orang yang lalu je kejap. Kejap aja, bukan lama ya. Di tengah jalan. Maka apabila engkau ingatkan yang demikian itu, maka mudah-mudahan kurang cita-citanya. Tak ada banyak angan-angan lagi dah. Tak ada nak beli rumah ke, nak beli mentokah murah mahal ke, nak beli tanah ke, nak beli apa, macam-macam dah, saham dan sebagainya. Kerana dunia ni bukan lama benar. Bila mati, tinggal semua. Tanah tinggal, mentokah tinggal, necktie tinggal, coat tinggal, jubah tinggal, sorban tinggal. Sebab itu gunakan perkara dunia ni untuk akhirat. Sebab kata Nabi lagi apa? Ad-dunya apa? Ad-dunya, saya pernah lupa hadis tadi. Ayolah, lupa mulut dah. Dunia ni sebagai tanam-tanaman untuk akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Jenuh ingat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni tempat bercocok tanam untuk akhirat. Bukan kekal di akhirat, bukan kekal di dunia ni. Di akhirat esok kekal ya. Tempat seolah-olah orang dagang atau seolah-olah orang yang lalu di tengah jalan. Maka apabila engkau ingatkan yang demikian itu, maka mudah-mudahan kurang cita-cita, kurang angan-angan, kurang apa? Keseronokan dunia ni. Dan jadilah engkau itu sabar atas kematian. Kalau yang mati itu memang dia dulu aja. Kita pun nak mati juga. Tak ada sedih, tak ada mengkatap-katap. Nangis boleh tak? Kalau saudara kita mati, anak kita mati, isteri kita mati, anak suami kita mati, boleh tak menangis? Boleh, tak salah. Yang tak boleh apa? Meratap-ratap. Ya. Macam orang kafir tu, macam jerit pakai, itu tak boleh. Kadang jadi upah pula orang suruh meratap. Ada? Mau orang mati tu, dipicit bawang matian tu, biar dia menangis. Jadi upah dan suruh meratap. Dalam Islam tak ada meratap ya. Menangis tak apa. Rasulullah pun pernah menangis. Anaknya meninggal masa kecil. Siapa nama anaknya? Ibrahim. Tapi Ibrahim ini dah tua. Tapi Ibrahim anak Nabi tu meninggal ketika kecil. Menangis, meleleh keluar air matanya tahu. Ditegur oleh seorang perempuan. Apa kamu menangis ya Rasulullah?
Jawab Rasulullah, air mata yang keluar ini adalah rahmat. Rahmat. Artinya tanda keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi korang cerita dan jadilah engkau itu sabar. Di atas kematian itu. Sabar tu satu sifat yang sangat dipuji oleh Allah SWT. Pahala orang sabar tu macam mana? Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab, kata Allah. Sesungguhnya pahala bagi orang-orang yang sabar itu tidak dapat dikira berapa banyaknya. Itu sebab di antara orang yang masuk syurga tanpa hisab, salah satu daripada 7 golongan ialah orang yang sangat sabar. Orang yang sangat sabar tu dia masuk syurga tanpa hisabnya. Jadi dia sabar apabila kematian keluarga dia. Jadi langkah sabar atas kematian itu kerana mati anak yang kecil itu beberapa pahalanya. Ada pahala kalau anak kecil mati tu. Tambah kalau dia mati sebelum akhir balik. Tengah main tu. Tengah timang-timang. Entah apa berlaku dia meninggal anak tu. Apa-apalah penyakit ke, aksiden ke, kemalangan ke, meninggal ketika itu. Tengah-tengah tengah manja penuh dengan mak bapaknya. Tiba-tiba dia mati. Sedih tak? Sedih. Tapi rupanya ada gunanya, ada faedahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syarat sabar ya. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la anna uqaddima siqan ahabbu ilayya min an ukhallifa mi'ata farisin kulluhum yuqatiluna fi sabilillah. Artinya demi Tuhanku bahawa aku dahulukan ke dalam akhirat akan anakku yang gugur daripada perut ibunya. Anak yang gugur tak sempat hidup di dunia ni. Umur 6 bulan umpamanya gugur. Umur 4 bulan gugur. Anak gugur tak sempat hidup dunia ni. Jadi apa jadi anak tu? Aku dahulukan ke dalam akhirat akan anakku yang gugur dalam kubur. Daripada perut ibunya terlebih kasih kepada aku daripada aku meninggalkan 100 anak yang menunggang kuda. Anak tu dah besar, dah dewasa, dah pangkat besar, ada kuda banyak. Jadi bangga saja. Tapi seorang yang mati kecil, gugur sebelum dalam kandungan, itu lebih aku sayang, lebih aku suka daripada anak yang dah besar, dah berjaya, dah dapat pangkat besar, dah jadi doktor ke, dah jadi engineer ke, dah jadi macam-macam dah, pangkat dah besar penuh ya. Semua pula anak antuk itu. Aku lebih bangga kepada anak aku yang mati kecil tu, tak dan hidup tu mati dalam kandungan tu, gugur tu. Daripada meninggalkan 100 anak yang menunggang kuda. Sekalian mereka itu pada hal perang mati pun anak-anak tu perang sabil, mati peperangan, syahid matinya. Mati di dalam perang sabilillah. Dan lagi sabda Nabi, la yamutu li ahadin minas muslimina salasatun minal walidin minal waladin fayak qayis muhum illa kanu lahu jannatan minan nar faqalatil ra'atun indallahi sallallahu alaihi wasallam inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam awiznani qala awiznani. Artinya tiada mati bagi seorang daripada muslimin 3 orang anaknya. Kalau ada orang muslimin dan anaknya 3 mati, mati kecil ada seorang tu 3 anak mati. Kalau ada lah itu maka menuntut pahala mereka itu tiada mati bagi seorang daripada muslimin 3 orang anak, maka menuntut ia pahala mereka itu, melainkan padalah mereka itu perisai daripada api neraka. Dapat jadi perisai masuk. Tahu perisai?
Perisai itu artinya menegahkan diri daripada kena api neraka. Itu perisai. Shield kata pasang putihnya. Shield. Pelindung daripada api neraka. Kalau 3 orang anaknya mati. Melainkan perisai daripada api neraka. Maka bersembah seorang daripada perempuan itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Atau 2 orang. Seorang perempuan, kalau 2 orang macam mana Rasulullah? Jawab Nabi, atau 2 orang. Kalau 3 tak ada, 2 orang. Jadilah tu. Atau 2 orang. Maka sabdanya, atau 2 orang. Anak. Kemudian lagi katanya ni. Katanya pula Imam Ghazali. Berkata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Qala Zaid bin Aslam. Tuwafi aina lidawuda alaihi salam. Nabi Daud fahazina alaihi khuzna syadidan faqila lahu ma kana idluhu indaka qala mislul ardi na'abam qiblatu fa inna laka minal ajrin fil akhirati misla zalik. Artinya kata Zaid bin Aslam, seorang sahabat nama Zaid bin Aslam ya. Mati anak laki-laki Nabi. Nabi Daud ni, anak laki-laki yang meninggal dunia. Mati anak laki-laki Nabi Daud alaihi salam. Maka duka cita atasnya dengan duka cita yang sangat. Sedih benar Nabi Daud kerana anak mati Maka dikata oleh malaikat baginya, di dalam demikian itu, malaikat ngabar pada dia, dapat wahyu. Yang demikian itu, apa yang ada, apa tu? Tamayalna. Iaitu dari ibu bapaknya atau daripadamu. Mengapa kamu sedih benar? Maka bersabdalah tambatan ini, bersabda Nabi Zuri, tambat adalah timbalannya seperti di bumi. Seperti di bumi ini emas, bandingannya macam bumi, di bumi dan bumi ini adalah seperti emas. Maka dikata oleh malaikat baginya bahawasanya bagimu di dalam akhirat itu pahala seperti yang demikian. Aku macam kehilangan emas je. Di akhirat itu macam itulah. Diberi pahala emas pula lagi lagi hebat, lagi bagus. Wal akhiratu khairul liman ittaqa. Akhirat itu lebih baik bagi mereka-mereka yang bertakwa. Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa, kata Allah dalam Quran Katakan bahawa mata benda dalam dunia ini hanya sedikit. Yang kekal, yang banyak, yang baik adalah akhirat. Wal akhirah, yang baik itu. Wal akhiratu khairul liman ittaqa. Yang di akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Itu Allah ngabar saja. Ada lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wal yukhlisil walidu du'a indal mauti fa innahu arja du'ain wa aqrabuhu ilal ajabah. Artinya dan hendaklah ikhlas. Bapa itu akan mendoakan bagi anaknya. Bapa doakan anak takkan tak ikhlas Doakan keselamatan anak tu, doakan kebahagiaan anak tu, doakan anak tu lepas daripada api neraka, sentiasa dalam rahmat Allah Taala. Itu doa. Mesti ikhlas bapa doakan anak. Tapi walaupun macam itu ditegaskan lagi kata Imam Ghazali, hendak ikhlas hendaklah ikhlas. Bapa itu akan mendoakan bagi anaknya yang besar pada ketika ia mati. Kalau mati besar, dah kahwin mati umpamanya, anak tu mati, bapa hidup lagi, jadi doakan mereka itu. Doakan dia mati dan ikhlas doa itu. Ketika ia mati, maka kerana bahawasanya doa bapa bagi anak itu terlebih diharap dan terlebih hampir kepada mustajab. Garanti doa bapa kepada anak tidak ada hijab, tidak ada lindungan, tidak ada halangan, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mustajab.
mustajab tu dikabulkan kejap-kejap itu. Jangan mustajab. Kalau lambat lagi itu bukan mustajab, jangan makbul lagi. Makbul lambat, boleh lambat, boleh cepat. Kalau mustajab, right there on the spot. Nah, itu kalau mustajab ya. Itu kita boleh doa istajibillahumma du'ana. Istajibillahumma du'ana. Ya Allah, mustajabkanlah doa kami. Kita baca Yasin setiap minggu ada sebut tu. Istajibillahumma du'ana ya Allah, istajibillahumma du'ana ya Rahman, istajibillahumma du'ana ya Rahim. Mustajabkanlah doa kami ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Supaya segera dikabulkan oleh Allah Taala. Tuan-tuan, doa kita ni ada 4 cara Allah kabulkan. Yang pertama mustajab, kejap-kejap itu on the spot. Yang kedua lambat. Jenuh doa tak dapat-dapat, doa tak dapat-dapat. Kadang-kadang sudah tua baru dapat. Yang ketiga, tak dapat di dunia ni. Allah, kita doa tak dapat, tapi Allah gantikan sesuatu yang lain, yang lebih baik daripada apa yang kita doakan. Kita doa selalu nak kaya, ya ke tak? Tapi Allah gantikan kaya tu dengan ketenangan jiwa. Mana tak? Nak kaya ke nak ketenangan jiwa? Kita berdoa biar banyak harta, tapi Allah gantikan banyak harta tu dengan apa? Dengan kesihatan. Mana tak? Nak banyak harta kan tak sihat badan. Dan sebagainya. Allah gantikan yang lain yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Memang kalau kita minta yang apa namanya? Yang patut benda aja kita minta. Doa saya pun begitu. Saya selalu doa macam apa? Allahumma aqtina rizqan jadidan wa umran tawilan wa malan katsiran wa khairan qariban wa syarran ba'ida wa waladan salihan faizan fid dunya wal akhirah wa malan maqbulan wa tijaratan lan tabur. Itu doa saya. Allahumma aqtina rizqan jadida. Ya Allah, sentiasalah kamu perbaharui rezeki aku. Biar dia sentiasa aja rezeki itu dibaharui Allah Taala. Wa umran tawila, umur biar panjang. Wa malan katsira, harta biar banyak. Wa malan katsira lagi, wa khairan qariba, yang dekat-dekat, yang baik-baik itu biar dekat-dekatkan. Wa syarran ba'ida, yang jahat-jahat tu jauhkan. Wa waladan salihah. Saya tambah lagi, wa waladan salihan faizan fid dunya wal akhirah. Anak-anak yang soleh yang berjaya di dunia dan di akhirat. Minta tuan-tuan. Bagi tak bagi itu hak Allah ya. Kita minta aja. Wa tijaratan lan tabur, dan perniagaan yang tidak akan rugi-rugi selama-lamanya. Tak ada rugi berniaga. Minta aja. Soal nak kabur tak. Tapi ada juga orang berniaga dah tutup kedai, ada tak? Ada dah orang berniaga kedai dah tutup. Ada itu Allah yang menentukannya ya. Tapi dia tak ada rugi tau. Bukan rugi. Cuma tutup kedai je. Ya. Cuma sajabnya. Itu yang kedua, yang ketiga. Yang keempat, dia tak bagi doa kita di dunia ni. Dia bagi dia di akhirat. Itu 4 cara Allah kabulkan. Ingat tu. Yang pertama, on the spot. Yang kedua, lambat. Ketiga, digantikan yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Yang keempat, dia tak bagi di dunia tapi dia reservekan untuk akhirat. Dan lagi kata ia siapa? Imam Ghazali ya. Kata ia, wa waqafa Abu Sinani ala qabri qabrinihi faqala Allahumma inni qad ghafartu lahu ma wajaba li alaihi faghfir lahu ma wajaba laka alaihi fa innaka ajwadun wa akram. Artinya dan berhenti Abu Sinan itu nama seorang sahabat ya. Berhenti Abu Sinan, nama orang, atas kubur anaknya. Rupanya anak dah mati dulu. Maka berkata ia, hai Tuhanku, bahawasanya aku ampun baginya. Aku dah ampunkan dosa anak-anak aku ni. Anak ni ada berdosa tak dengan ibu bapa? Siapa tak pernah berdosa dengan bapa? Yang kat tangan. Yang benar kubur orang. Semua kita ni berdosa kepada bapa ya. Paling ringannya lambat. Mat pergi mandi nanti dulu. Itu dosa lah tu, neraka lah tu. Ini dah. Jadi sudah diampunkan dari Abu Sinan tadi.
Ya, barang yang wajib aku ampunkan baginya barang yang wajib bagiku atasnya, dan maka ampuni olehmu baginya barang yang wajib bagimu atasnya. Kalau dia tak sembahyang, ampunkan. Kalau dia tak menutup aurat, ampunkan. Benda yang wajib, ya. Yang wajib bagimu atasnya, maka bahawasanya engkau itu terlebih baik. Ya. Engkau itu terlebih baik. Lagi apa? Dan terlebih murah. Kamu lah yang paling baik, kamu yang paling pemurah. Allah tu paling pemurah. Allah tu pemurah ke kedekut? Pemurah. Tak payah minta dibaginya. Udara dibagi, tak payah minta. Cahaya dibagi, tak payah minta. Ya apa? Kaki boleh berjalan, tak payah minta. Siapa dia berdoa semalam nak tidur tu? Ya Allah, bagilah aku udara untuk bernafas, bagilah aku cahaya untuk memandang, bagilah kebolehan mata aku boleh melihat. Ada? Allah bagi begitu aja. Itu pemurahnya Allah Taala. Tapi pengasihannya Allah Taala di mana? Di mana pengasihannya Allah Taala? Di akhirat. Dia mesti beriman dan beramal soleh baru dapat kasihan belah dari Allah di akhirat. Di dunia ni Allah jadi Allah yang paling pemurah, ya. Wallahu a'lam. Cukup dah, ya. Kita ada apa? Ada apa acara lepas ni? Tak ada. Balik je. Ada apa? Tak tahu. Okey. Ada tahlil kan? Ada. Nak ngapa tahlil untuk mana ke? Kita ada tahlil lepas ni. Nama ada. Jadi tahlil kejap ni. Tak usah tunggu lepas mayang. Tak apa, itu tak apa. Itu yang ini yang dah ni. Yang ini tak apa. Tak bagi pun tak apa. Tapi dah bagi, masih okey lah. Baik, jadi kita tahlil untuk Allah yarham Abdul Hamid bin Jais. Maknya tak tahu nama. Abdul Hamid bin mana? Rokiah. Nurkiah ke Rokiah? Nurkiah. Abdul Hamid bin Nurkiah. Betul Nurkiah, ya? Rokiah. Abdul Hamid bin Rokiah. Elok pun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah.